Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa idza tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin menjelaskan mengenai hadis Nur Muhammad yang telah pun kita bincangkan beberapa kali kuliah yang lepas. Pada malam ini saya ingin menerangkan dari satu sudut yang lain. Mungkin dari sudut periwayatan dan masalah-masalah yang timbul daripada periwayatan atau masalah yang berkait dengan sanad. Hadis berkenaan Nur Muhammad setelah dikaji oleh para pengkaji hadis, didapati bahawa Jabir tidaklah keseorangan dalam meriwayatkan hadis tentang Nur Muhammad. Jabir bin Abdullah adalah seorang tokoh hadis dan juga seorang ahli tafsir. Karena beliau selain daripada menghasilkan kitab musnadnya, beliau ada menyusun sebuah tafsir yang dikenali dengan tafsir Jabir. Dan kita boleh dapati di dalam pasaran. Jabir telah meninggal dunia pada tahun 211 Hijrah. Maka tentulah beliau hidup sezaman dengan Imam Syafi'i yang meninggal dunia tahun 204 Hijrah. Mungkin juga beliau sempat bersama dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Perawi yang hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, biarlah saya bacakan sebahagiannya kerana hadis mengenai Nur Muhammad yang diriwayatkan oleh beliau sangat panjang. Jadi saya bacakan bahagian yang penting saja. Hadis tersebut, Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in
khalaqahu Allah Ta'ala qabla al-asya. Maka Nabi menjawab, ya Jabir, Inna Allah Ta'ala khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika min nurihi. Hadis Jabir tersebut dianggap hadis yang maudhu', hadis palsu, hadis yang mungkar, hadis yang dhaif dan sebagainya. Disebabkan tidak ada sanad yang boleh dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i kata, laisa lahu isnadun yu'tamid alaihi, atau laisa lahu sanadun yu'tamad alaihi. Hadis tersebut tidak ada sanadnya yang boleh dipegang, dipercayai. Dan banyak lagi komen-komen daripada ahli hadis tentang sanadnya. Bagaimanapun, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini diriwayatkan juga oleh tokoh hadis yang lain, iaitu yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri, yang wafat pada pertengahan abad ke-5, iaitu sekitar tahun 445 Hijrah. Dalam kitabnya Talqihul Uqul fi Fadailir Rasul, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Basri ini, disebutkan begini, Qultu ya Rasulullah, awwalu ma khalaqallahi ayyu syai'in. Qultu ya Rasulullah, awwala ma khalaqallahu ayyu syai'in. Qala ja'ala nura nabiyyika min qabli an yahluqa al-asya' bi alfai amin. Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sesuatu makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Allah telah menjadikan nur nabimu sebelum Allah menjadikan sesuatu, kira-kira 2000 tahun. Ada lagi hadis Jabir ini, yang hadis tentang Nur Muhammad ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini telah ditemui oleh ahli hadis, antaranya oleh Syekh Qattani, oleh Ibnu Ajibah, yaitu kitab Fawaid yang ditulis oleh ahli hadis daripada Andalus yang meninggal dunia tahun 457 Hijrah, yang bernama Abu Marwan At-Tibni.
Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini, biarlah saya bacakan sedikit. Qala Rasulullah SAW, ya Umar, atadri man ana? Ana alladhi khalaqallahu ta'ala awwala kulla syai'in. Nuri fasajada lahu. Fabaqa fi sujudi sab'a mi'ata amin. Maknanya Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah aku ni? Aku inilah yang dijadikan oleh Allah mula-mula sekali sebelum sesuatu dijadikannya, iaitu dijadikan nurku. Maka nurku sujud kepadanya. Nurku itu sujud kepada Allah selama 700 tahun. Jadi inilah sebahagian daripada teks hadis tentang Nur Muhammad yang telah dikaji oleh para pengkaji hadis. Saya hanya dapat melihat, meneliti hasil kajian mereka. Saya dapati pertama sekali Jabir bin Abdullah tidaklah keseorangan dalam merayakan hadis tentang Nur Muhammad. Ada tokoh hadis lain, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri yang wafat pada pertengahan abad ke-5 Hijrah. Dalam kitabnya Talqihul Uqul fi Fadailir Rasul. Samping itu ada juga hadis yang tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis tersebut termuat dalam kitab Fawaid yang disusun oleh seorang ahli hadis di Andalus yang bernama Abu Marwan At-Tibni yang meninggal dunia tahun 457 Hijrah. Yang tadi teksnya, sebagian teksnya telah pun saya bacakan. Dalam menghadapi hadis Nur Muhammad ini, dapatlah disimpulkan bahawa ahli hadis mempertikaikan tentang sanad hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dikatakan tidak ada sanad yang boleh dipegang. Antaranya Imam Syuuti kata, laisa lahu sanadun yu'tamadu alaihi. Adapun yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri, dikatakan sanadnya sangat lemah atau lemah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, dikatakan juga sanadnya lemah. Adapun makna hadis Nur Muhammad tersebut tidak dipertikaikan oleh ahli hadis. Maksudnya,
makna hadis tersebut betul, tidak salah, tetapi memandangkan sanadnya sangat lemah atau tak ada sanad yang boleh dipegang, boleh dipercayai, maka kerana itulah setengah ahli hadis menganggap hadis ini hadis maudhu', hadis yang palsu, tak boleh diguna. Tapi mereka yang menerima hadis tersebut menegaskan walaupun sanadnya lemah, tetapi ada sokongan-sokongan riwayat yang lain. Sekurang-kurangnya kita telah dengar ada dua perawi lain, iaitu yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri. Dalam kitabnya Talqihul Uqul fi Fadail Rasul. Yang keduanya ialah ahli hadis dari Andalus Abu Marwan At-Tibni yang meninggal dunia tahun 457 Hijrah dalam kitabnya Fawaid. Selain daripada itu ada beberapa riwayat yang telah ditemui dianggap sebagai sokongan terhadap hadis Jabir. Antaranya ialah apa yang disebut oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Ibnu Ajibah Al-Hasani meninggal dunia tahun 1224 Hijrah. Dan dalam kitab tersebut beliau ada meriwayatkan beberapa riwayat hadis yang mengandungi juga, yang menyebutkan juga awal kejadian yang Allah jadikan, walaupun tidak secara langsung. Antaranya bolehlah saya bacakan yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu azza wa jalla Adam ra'ahu banihi faja'ala yara fadaila ba'dihim ala ba'din. Fara'a nuran sati'an fi asfalihim. Faqala ya Rabbi man hadha? Qala hadha ibnika Ahmad wa huwa awwalu wa huwa akhiru wa huwa syafi'u. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan bahawa Nabi Adam nampak anak cucunya, ya, dan kelebihan-kelebihan anak cucunya. Maka Nabi Adam nampak nur. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, nur ini apa ya Allah?
Maka Allah jawab, Nur itu adalah anakmu. Hada ibnuka Ahmad. Nur itu adalah anakmu yang bernama Ahmad. Wahwa awwalun, wahwa akhirun, wahwa safiun. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang memberi syafaat. Selain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga ada meriwayatkan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Inna Quraisyan kanat nuran baina yadillahi qabla an yahluqa Adam bi alfai amin. Yasfahu dhalika nur falamma khalaqallahu Adam alqa dhalika nur fi sulbihi. Qala Rasulullah SAW, Fa'ahbitni Allahu ilal ardi fi salbi Adam wa ja'alani fi salbi Nuhin. Hinggalah akhir. Hadis ini sangat panjang. Tapi di sini nur itu dihubungkan dengan kaum Quraisy. Inna Quraisyan kanat nuran baina yadillahi ta'ala. Sesungguhnya Quraisy adalah nur yang berada di depan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjadikan Adam, kira-kira 2000 tahun. Nur tersebut bertasbih, para malaikat juga bertasbih. Hinggalah akhirnya. Jadi oleh kerana hadis ini panjang, cukup yang saya bacakan sebagainya. Hadis yang ketiga yang terdapat dalam kitab tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Hadis ini juga menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nuran baina yadi rabbi qabla khalqil adam bi arba'ati asara alfin amin. Bi arba'ati asara alfin amin. Jadi ada disebut juga di mana Rasulullah kata kuntu nuran. Aku adalah nur di depan Tuhanku Allah sebelum Allah jadikan Adam. Kira-kira 1400 tahun. Kira-kira 14,000 tahun. Arba'ata asara alfin. 14,000 tahun. Hadis yang keempat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ibrad. Bukan Al-Ibrad, Al-Irbad. Hadis ini pun sama juga, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang di mana hadis ini menyebutkan bahawa Rasulullah SAW ketika dilahirkan, ibunya Aminah nampak cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam.
inna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'at khina wada'athu nuran adaat lahu kusurus sam. Ketika Nabi dilahirkan, ibunya Aminah nampak cahaya yang menerangi negeri Sam. Selain daripada itu, ada juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, iaitu menceritakan semasa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, ada sekumpulan makhluk mengucapkan dengan menyebutkan Assalamu alayka ya awwalu, Assalamu alayka ya akhiru, Assalamu alayka ya khasiru. Kemudian ada satu lagi, ada sebuah lagi riwayat, iaitu Abdullah bin Amr. Hadis ini juga menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqahu fi dhulmatin fa'alqa alaihim min nurihi faman asabahu min dhalika nur ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan kejadian-kejadiannya di dalam gelap, maka Allah lemparkan kepada kejadian-kejadian itu daripada nurnya. Maka mana-mana kejadian yang mana-mana nur yang mengenai kejadian, maka dia dapat hidayat, dan yang tidak kena maka dia akan sesat. Jadi 6 hadis ini telah pun kita dengar dikatakan dapat di dalam kitab yang saya lupa ya. Dalam kitab Futuhat Ilahiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah Al-Khazani yang meninggal dunia tahun 1224 Hijrah, di mana Ibnu Ajibah telah menyebutkan adanya 6 riwayat yang juga menyentuh tentang awal makhluk yang dijadikan Allah. Jadi kena 6 riwayat ini juga dikatakan dapat menyokong hadis Jabir tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa yang saya terangkan tadi, maka tentulah akan timbul golongan ahli hadis yang pro dan kontra terhadap hadis Nur Muhammad tersebut. Dan ini tidak dapat dielakkan. Maka marilah kita lihat sebahagian daripada ulama yang pro terhadap hadis tersebut, mengakui kebenarannya. Di antaranya ialah mula-mula sekali ialah
Syekh Qastolani yang meninggal dunia tahun 923 Hijrah dalam kitabnya Mawahib Ladunia. Syekh Qastolani memanglah seorang ahli hadis yang terkenal yang telah berjaya mensyarahkan kitab Sahih Bukhari menjadi kitab Irsyadus Sari, dan beliau banyak menulis kitab-kitab hadis yang lain. Sesudah beliau diikuti juga oleh seorang ahli hadis yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar Haytami yang meninggal dunia tahun 974 Hijrah dalam kitabnya Fatawa Hadisiyah, dan begitu juga dalam kitabnya Syarhu Hamziyah. Diikuti pula oleh seorang ahli hadis, Maula Ali Al-Qari yang meninggal dunia tahun 1014 Hijrah dalam kitabnya Mawaridul Rawi. Diikuti oleh Syekh Al-Karami Al-Hambali yang wafat pada tahun 1033 Hijrah dalam kitabnya Bahjatun Nazirin. Begitu juga diikuti oleh Syekh Khalabi dalam kitabnya Sirah Al-Khalbiyah. Diikuti oleh Syekh Zarqani yang meninggal dunia tahun 1122 Hijrah dalam kitabnya Syarhul Mawahib Laduniyah. Begitu diikuti oleh Syekh Ajaluni dalam kitabnya Kasful Khafa. Beliau meninggal dunia tahun 1162 Hijrah. Diikuti oleh Syekh Abdul Hayy Laknawi yang meninggal dunia tahun 1304 Hijrah dalam kitabnya Al-Asarul Marfu'ah. Diikuti oleh Syekh Qattani yang meninggal dunia 1345 Hijrah dalam kitabnya Jala'ul Qulub. Inilah di antara ulama-ulama hadis yang menerima kebenaran hadis Jabir tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentulah kita ingin melihat antara ulama yang kontra terhadap hadis Jabir tersebut. Antaranya ialah ulama di zaman moden ini. Pertama, Syekh Albani. Kedua, Syekh Yusuf Qardawi. Dan begitu juga beberapa orang ulama dalam keluarga beberapa orang ulama dalam keluarga Ghumari. Bagaimanapun ada juga ulama dalam keluarga keturunan Ghumari ini yang pro terhadap hadis Nur Muhammad.
Jadi kalau kita bandingkan antara ulama yang pro dan kontra terhadap hadis Nur Muhammad ini, kita dapati ahli hadis yang pro terhadap hadis Nur Muhammad lebih berwibawa dan lebih ramai berbanding dengan yang kontra terhadap hadis tersebut. Sekarang marilah kita lihat seterusnya para ulama yang menerima dan menggunakan hadis Nur Muhammad tersebut. Kita boleh lihat seterusnya nanti bagaimana jaringan pengaruh hadis Nur Muhammad ini terhadap umat Islam di seluruh dunia. Saya sebutkan beberapa orang yang saya ingat saja. Di antaranya di antara ulama yang menerima dan menggunakan hadis Nur Muhammad ini ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang meninggal dunia tahun 561 Hijrah. Jadi kira-kira 900 tahun dahulu hadis ini sudah digunakan ramai orang-orang Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani memang seorang tokoh yang tak perlu saya terangkan lagi. Pengaruhnya begitu besar dalam kehidupan agama orang-orang Islam di seluruh dunia. Di dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau ada menghuraikan hadis Nur Muhammad. Dan apa yang perlu kita ingat ialah pengaruh tarekat Qadiriyah di seluruh dunia. Kalau di Asia Tenggara ini memanglah pengaruh tarekat Qadiriyah begitu meluas di Indonesia, di Selatan Siam, di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Daripada kitabnya Sirrul Asrar ini, maka para ulama yang mengikut tarekat Qadiriyah telah menyebarkan dalam tulisan-tulisan mereka, dalam buku dan rencana dan dalam pengajaran. Sehingga pengaruh hadis Nur Muhammad itu meluas. Kalau di Indonesia kita temui Syekh Nawawi Bantani yang mengikut tarekat Qadiriyah dan seterusnya tokoh-tokoh lain di abad 16, 17 seperti Abdul Raib Sengkil, Ambiya Pansuri, di Fatani, Daud Fatani, Ismail bin Abdullah Fatani, Muhammad Zain Fatani. Semuanya mereka ini menerima dan menyebarkan konsep Nur Muhammad. Dan kita ada seorang ulama yang terkenal iaitu Arsyad Banjar. Beliau ada menulis kitab sebuah kitab
Kanzul Ma'rifah. Dalam kitab Kanzul Ma'rifah ini, Arsyad Banjari juga ada memuatkan dan menerangkan tentang konsep Nur Muhammad. Dan konsep Nur Muhammad ini memang mempengaruhi anak cucu beliau dan pengikut-pengikut Arsyad Banjar sampailah sekarang. Jadi, menerusi Syekh Abdul Qadir Jailani saja, kita nampak sudah 900 tahun hadis Nur Muhammad ini berlegar-legar dalam kehidupan mereka yang belajar tasawuf dan tarekat Qadiriyah. Kalau kita lihat di Afrika, seorang ulama yang terkenal yang meninggal dunia tahun 622 Hijrah, iaitu Syekh Abdul Salam. Beliau juga bukan saja menerima konsep Nur Muhammad, juga beliau mengajarkannya. Syekh Abdul Salam, daripada Syekh Abdul Salam, murid beliau yang terkenal ya Syekh Abu Hasan As-Sazali, yang dinisbahkan kepada beliau tarekat Saziliyah. Syekh Abu Hasan As-Sazali yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah. Dan tarekat Saziliyah ini begitu berpengaruh di Afrika, di Mesir. Boleh katakan ramai ulama Azhar yang mengikut tarekat Saziliyah. Dan tentunya dalam tarekat Saziliyah yang berasal daripada Syekh Abdul Salam, tentunya dalam tarekat ini juga ada diajarkan mengenai hadis Nur Muhammad atau konsep Nur Muhammad. Tarekat Saziliyah sampai sekarang begitu berpengaruh di Mesir. Ramai ulama Azhar telah mengikuti tarekat Saziliyah tersebut. Antara Syekhul Azhar yang mengikut tarekat Saziliyah ialah Dr. Muhammad Zaki Ibrahim. Seorang bekas Naib Chancellor Universiti Azhar, iaitu Dr. Ahmad Umar Hashim, yang juga bertarekat dengan tarekat Saziliyah. Beliau begitu gigih mempertahankan konsep Nur Muhammad. Pada tahun 2004, beliau telah membentangkan kertas kerja dalam seminar tasawuf dan tarekat yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dr. Ahmad Umar Hashim telah menulis tajuk kertas kerjanya Nur Muhammad. Dan pada tahun berikutnya beliau telah menerbitkan sebuah kitab yang bertajuk Nur Muhammad dan telah pun diterjemahkan ke bahasa Malaysia dan diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang mengandungi lebih kurang 200 muka lebih sedikit. Para pendengar boleh membeli kitab Nur Muhammad yang dikarang oleh Profesor Ahmad Umar Hashim di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi buku Nur Muhammad yang ditulis oleh Dr. Ahmad Umar Hashim bolehlah kita anggap
sebagai salah satu mercu kejayaan mereka yang memperjuangkan atau yang berpegang dengan kebenaran konsep Nur Muhammad. Mengenai konsep Nur Muhammad ini, saya sendiri telah banyak bercakap dalam kuliah-kuliah saya, sehingga menimbulkan salah faham setengah mereka yang mendengar kuliah atau sarahan-sarahan saya. Kalau kita telitikan semua ucapan saya mengenai Nur Muhammad, saya selalu tegaskan bahawa konsep Nur Muhammad ini bukanlah menjadi asas akidah dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu, kata saya, kita tak temui dalam kitab-kitab tauhid tentang Nur Muhammad. Kalau seorang mukmin itu tak tahu pun tak menjadi apa. Tapi kalau tahu adalah lebih baik, sebab itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya selalu tegaskan, kalau dibanding Nur Muhammad ini dengan syafaat kelihatan merupakan salah satu cabang dalam akidah. Sebab itu kita temui perbahasan tentang syafaat dalam kitab-kitab tauhid. Imam Ghazali sendiri pun ada mengulas panjang lebar tentang syafaat. Tapi tidak begitu halnya mengenai Nur Muhammad. Karena itu saya selalu tegaskan pada jemaah saya, kalau kita tak tahu pun tak apa, tapi kalau tahu adalah lebih baik. Kerana Nur Muhammad ini bukanlah menjadi asas akidah. Kerana asas akidah biasanya mestilah ada ayat Qurannya yang jelas, hadis-hadis yang jelas dan disepakati oleh ulama. Jadi dalam masa saya bercakap di sana sini mengenai Nur Muhammad ini, mungkin ucapan-ucapan saya itu telah disunting, telah diedit. Di situlah berlakunya mungkin kesilapan. Di mana dikatakan saya menegaskan Nur Muhammad ini menjadi asas akidah. Sebenarnya bukan begitu. Apa yang saya tegaskan bukan asas akidah. Kalau asas akidah tentulah ada dibahaskan dalam kitab-kitab tauhid. Kata saya, sepanjang saya belajar tauhid tidak pernah menemui di dalam kitab-kitab tauhid tentang Nur Muhammad. Tapi yang kita temui ialah masalah syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, ada lagi masalah yang berkaitan dengan Nur Muhammad yang perlu juga saya tegaskan di sini. Pertama, masyarakat Islam di seluruh dunia dalam menangani konsep Nur Muhammad ini, bolehlah kita bagikan kepada beberapa golongan. Pertama, golongan yang menolak secara total. Atas alasan
hadis Jabir ini palsu. Tetapi bagaimana mengenai ayat Quran, yaitu ayat 15 surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Semua ahli tafsir menjelaskan nurun di situ ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tolak secara total, berarti kita juga tolak ayat ini. Ini akan memberi kesan yang hebat pada orang yang menolak secara total. Begitu juga ayat 46 surah Taubah. Kalau tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ayat 46 wa sirajan munira juga dimaknakan oleh ahli tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku Nur Muhammad dan dalam kertas kerja Nur Muhammad yang ditulis oleh Dr. Umar Hasim, beliau menegaskan sirajan munira adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ayat ialah ayat 35 surah An-Nur. Jadi ada 3 ayat dalam Quran. Kalau kita tolak secara total, bagaimana kedudukan kita terhadap 3 ayat ini? Yang mana ramai ulama menyebutkan itu ayat 15 dan ayat 46 tadi, juga ayat 35 surah Nur adalah menyebutkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentulah mereka yang menolak secara total itu akan menghadapi masalah. Karena menolak 3 ayat. 3 ayat yang menyebutkan Nur dalam 3 ayat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah mereka kata nur di situ adalah nur hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi bagaimana pandangan ahli tafsir? Pandangan ahli tafsir ayat 15 surah Al-Ma'idah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua ialah golongan yang menerima Nur Muhammad ini sampai telajak melampau-lampau. Telajak melampau-lampau sehingga terlibat dengan syirik. Karena apabila mereka percaya terhadap Nur Muhammad melampau-lampau, akhirnya Nabi Muhammad itu juga dianggap Tuhan. Sehingga mereka mengatakan dengan berbagai ungkapan. Antaranya, Allah dan Muhammad itu adalah 2 nama yang berbeza satu hakikat. Ada yang mengatakan bahawa Allah itu hanya ada satu sifat saja, iaitu wujud. Sifat-sifat lain Allah itu semuanya ada pada Muhammad. Muhammad itu adalah sifat Allah yang lengkap pada Muhammad. Dan begitulah seterusnya kata-kata mereka yang bila kita semak menerusi kaca akidah, kaca mata akidah, tentulah mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ialah golongan orang-orang Islam yang tak ambil hal. Tak ambil peduli.
Dia tak baca, dia tak ambil berat. Ada penjelasan tentang Nur Muhammad oleh ustaz-ustaz, mereka pun tak ambil hal. Ini golongan yang ketiga, tak peduli. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang lalai. Dan golongan keempat ialah golongan yang menerima konsep Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Ini kebanyakannya terdiri daripada ulama tasawuf seperti yang berlaku dalam tarekat Qadiriyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Naqsabandiyah dan tarekat-tarekat yang lain. Jadi dengan keterangan ini saya fikir sedikit sebanyak dapat membantu kita mencerahkan kekhususan kita dalam memahami Nur Muhammad. Jadi kesimpulannya, Nur Muhammad itu, konsep Nur Muhammad itu memang terdapat dalam hadis, walaupun sanadnya lemah, tapi maknanya adalah betul. Antara makna yang saya senang menerimanya ialah pandangan seorang ahli tafsir, iaitu Syekh Alusi, di mana beliau menerangkan bahawa konsep Nur Muhammad itu boleh kita pahami maknanya bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia mempunyai dua aspek kejadian, iaitu aspek rohani dan aspek jasmani. Aspek rohani Nabi kita Muhammad SAW mirip kepada aspek malaikat. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada nur. Maka aspek rohani Nabi dijadikan oleh Allah daripada nur. Adapun aspek jasmaninya adalah seperti manusia lain. Dijadikan oleh Allah daripada tanah. Sebab itu Nabi kita dilahirkan menerusi dua ibu dan bapa. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa konsep Nur Muhammad ini biasanya dibahaskan, diterangkan oleh orang-orang sufi. Seperti guru saya pun ada pernah menjelaskan, adalah berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul, sebagai penutup nabi-nabi dan rasul-rasul, nabi dan rasul yang terakhir. Setengah ulama menjelaskan, ini bukan pandangan saya, pandangan setengah ulama. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut begitu hebat kejadiannya, di dalam ayat 171 surah An-Nisa, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama Masihu ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha fil Maryam wa ruhun minhu. Ini ayat ini menceritakan tentang
kehebatan kejadian Nabi Isa alaihissalam. Siang-siang Allah ingatkan manusia bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia. Innamal masihu ibnu Maryam Rasulullah. Tapi ada keistimewaannya. Wa kalimatuhu alqaha fi Maryam. Wa ruhum minhu. Mengikut tafsiran ulama, wa kalimatuhu alqaha fil Maryam. Bukanlah bermakna bahawa Nabi Isa itu zat Allah. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu adalah makhluk Allah. Wa kalimatuhu di situ ialah kata ulama hasil daripada kalimah Allah. Maknanya kejadian Allah yang Allah lempahkan ke dalam Maryam. Dan ruhun minhu. Ruhun minhu itu maknanya roh yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Isa tetaplah manusia, bukanlah Tuhan. Tapi dengan ayat ini menunjukkan bahawa kejadian Nabi Isa alaihissalam itu sangat hebat. Kerana itulah setengah ahli tasawuf menunjukkan keistimewaan dan kehebatan kejadian Nabi Muhammad. Iaitu kejadian Nabi Muhammad daripada nur. Seperti yang telah disebut dalam hadis-hadis tadi. Akhir sekali, timbullah masalah yang pernah juga saya uraikan. Kalaulah hadis ini diterima, maknanya iaitu awal makhluk yang Allah jadikan ialah nur Nabi Muhammad SAW. Macam mana pula hadis-hadis lain yang menyebutkan bahawa awal-awal makhluk yang dijadikan ialah ar-ras, ada menyebut awal makhluk yang dijadikan ialah kalam, ada hadis yang menyebutkan awal makhluk ialah air. Ini telah pun diselesaikan oleh ahli hadis. Syekh Al-Jaluni dalam kitabnya Kashful Khafa telah menjelaskan kepada kita bahawa dalam jenis nur, berbagai nur, maka nur yang mula-mula dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad SAW. Jenis air yang mula-mula dijadikan oleh Allah ialah air. Jadi tidak ada masalah. Ada juga yang memberi jawapan, awal makhluk itu nisbi saja. Awal makhluk dijadikan oleh Allah kalam, awal makhluk yang dijadikan oleh Allah ar-ras, awal makhluk yang dijadikan oleh Allah air. Itu awal nisbi. Tapi awal hakiki yang sebenarnya ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini saya fikir cukuplah keterangan yang saya rasa perlu saya terangkan kepada seluruh pendengar. Sekiranya ada apa-apa masalah, bolehlah bertanya kepada saya, rujuk kepada saya. Mungkin ada kesilapan-kesilapan seperti bacaan-bacaan nahunya mungkin ada salah barisnya, baris atas, baris depan. Kerana saya kurang, penglihatan saya kurang bila waktu malam, ada kadang-kadang nampak dan tidak. Dan hadis-hadis ini kebanyakannya saya tidak hafal. Tapi saya sudah selalu melihatnya. Dan saya tak baca sepenuhnya kerana setengah hadis tu terlalu panjang sampai satu muka.
Jadi kalau saya baca satu muka pun susah juga. Jadi saya baca awal-awal. Bahagian awal saja sudah memadai saya fikir. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.